Tidak ada yang lebih bermakna dan berharga daripada kesihatan kami sekeluarga. Oleh itu, kami sentiasa mengamalkan minyak habatus sauda bersama madu. Titisan khasiat anugerah semula jadinya cukup membuatkan kami senyum bahagia. Minyak habatus sauda dan madu Kyrgyzstan keluaran Olive House. Pilihan keluarga kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga blog saya drzubaidi.com. Hari ini kita bersama lagi dalam membicarakan tentang masalah kesihatan yang biasa dialami oleh orang yang berusia 60 tahun ke atas. Yang ini atas permintaan seorang rakan Facebook saya supaya membincangkan tentang masalah kelenjar prostat. Adakah kelenjar prostat ini dapat menyebabkan masalah buang air kecil? Jadi tajuk kali ini dia agak menarik, iaitu kerap buang air kecil, adakah gejala gangguan kelenjar prostat? Jadi terima kasih kepada tuan-tuan kerana bersama dengan saya pada hari ini. Kita akan mulakan sebentar lagi, sebentar menunggu rakan-rakan yang lain. Saya akan cuba membacakan mungkin nama-nama yang berada bersama dengan saya pada hari ini. Sebentar ya. Nampak pun dah dalam ramai juga yang berada bersama saya pada malam ni. Terima kasih. Okey, sudah ada lebih kurang 30 orang insya-Allah. Terima kasih yang bersama dengan saya, terutamanya yang memberi komen iaitu Nur Azam Mano, Waalaikumsalam, Sarina Hairuddin, Waalaikumsalam. Jadi ini mungkin panduan ni mungkin tidak ada berkaitan dengan wanita, tetapi mungkin dia berkaitan dengan ibu ayah kita yang kita jaga supaya kita faham apa yang berlaku ke atas mereka. Terutamanya ibu ayah kita lah yang usia 60 tahun ke atas. Okey, Zul, boleh kita start? Kita letakkan PowerPoint kali ini. Boleh nampak saya punya PowerPoint saya? Tengok dia masih tak cantik lagi, Zul. Kita cuba tunggu sebentar, kita nak mengkongsikan PowerPoint saya ni. Okey, saya tengok sekejap kalau dapat cantik ni. Wih. Boleh? Boleh tak boleh? Kalau tak boleh saya teruskan Cuba sekali lagi kita share dalam ni. Share. Sekejap.
Okey, nampaknya ada macam tak cantik sikit kita punya sharing ni. Ke saya yang tak pandai? Okey, kita teruskan saja tuan-tuan. Saya bacakanlah dulu apa yang disebut sebagai ni, pembengkakan kelenjar prostat. Pembengkakan prostat ni sebenarnya ada berbagai nama yang diberikan. Antaranya ialah benign ataupun non-cancerous enlargement of the prostate, ataupun nama yang lebih popular yang diberikan iaitu benign prostate hyperplasia atau BPH. Ia sebenarnya masalah yang kerap dialami oleh lelaki yang sudah berusia 60 tahun. Maksudnya apabila saja start berusia 60 tahun, lebih kurang 50% lelaki sudah mula mengalami masalah prostat ini, tetapi apabila dah berusia 80 tahun selalunya memang sudah mengalami pembengkakan tahap yang agak teruk sehingga menyebabkan sukar untuk membuang air kecil. Tetapi saya tengok ke belakang ini, ramai yang berusia antara 50-an, 60-an terutamanya sudah mengalami bengkakan ataupun yang agak besar tu. Masalah kencing yang terlalu besar, masalah buangan air kecil yang agak besar. Jadi kita tak dapat nak kongsikan rupanya dia punya ni. Okey, macam mana saya nak buat? Okey, kalau macam itu saya teruskanlah. Okey, kelenjar prostat ni kalau tuan-tuan dapat melihat gambar tu, kalau dapat melihat insya-Allah beritahu saya akan Okey, kelenjar prostat ni memainkan peranan. Bagi mereka yang tak tahu apa dia kelenjar prostat sebenarnya adalah kelenjar yang terletak di bawah pundi kencing. Dia adalah sangat penting dalam sistem reproduksi lelaki. Maksudnya sebagai contoh tuan-tuan melihat gambar rajah tu. Gambar tu kita ada testis yang berada dalam kerandut zakar tu. Kita ada batang zakar, kita ada kerandut zakar, dalamnya ada testis. Testis ni yang akan mengeluarkan benih lelaki, sperma. Sperma kemudian dia akan masuk ke epididymis, terus masuk saluran yang kita panggil vas deferens, kemudian melalui prostate gland ataupun kelenjar prostat yang mana dengan di sinilah lebih banyak lendiran air mani yang mana dia akan memberikan nutrisi kepada sperma. Apabila dia masuk ke dalam faraj, dia akan boleh berenang dengan lebih baik sebab dia mempunyai tenaga atau makanan yang dibekalkan daripada prostat, kelenjar prostat ni. Sebab tu dia sangat penting. Tetapi apabila umur semakin membesar, prostat ni bersaiz kacang tanah ni, dia akan terus membengkak sehingga daripada 20 gram kepada 40 gram pada umur 70 tahun. Dia ada membengkak 2 kali. Pertama sekali apabila dah mula akhir balik, kemudian berusia 30 tahun. Itu adalah perubahan yang lebih ketara. Kemudian semakin membesar sehingga kadang-kadang boleh menyebabkan pembentukan ataupun penyumbatan saluran kencing. Jadi prostat ni seperti mana saya beritahu tadi, dia adalah memberikan nutrisi kepada sperma. Jadi sperma ni mendapat tenaga daripada cairan prostat yang memberikan dia nutrisi untuk mereka berenang ke dalam faraj. Kemudian dia juga menutupkan saluran kencing ketika ejakulasi supaya sperma tidak masuk ke dalam pundi kencing. Dia akan terus ke hadapan atau keluar. Dan juga dia bertanggungjawab juga menghasilkan hormon testosteron. Jadi kalau dilihat tuan-tuan, prostat ni BPH ni tidak menyebabkan pembentukan kanser prostat. Ini selalu orang bertanya, doktor, adakah
BPH ni boleh menyebabkan kanser? Jawapannya tidak. Dia adalah dua perkara yang berbeza. BPH ni mempunyai gejala yang serupa dengan kanser prostat sehingga kan menyebabkan kadang-kadang tu diagnos yang diberikan tak tepat. Maksud dia setengah orang tu dia ingat dia hanya mengalami prostat BPH tetapi dia mempunyai sebenarnya mempunyai kanser. Kalau BPH saja tuan-tuan, dia prostat tu membengkak. Dia dan juga dia akan kompres uretra ataupun saluran kencing. Tetapi kalau kanser, dia akan pergi lebih jauh. Dia akan lebih agresif. Dia akan menyebabkan kerosakan struktur yang berhampiran. Yang menyebabkan lebih bahaya. Jadi ada juga pesakit yang mengalami BPH dan juga kanser prostat pada masa yang sama. Jadi ini satu benda yang tidak mustahil. Dua-dua dia ada. Untuk mendiagnosa kanser prostat di peringkat awal, sebab tu American Urological Association dan juga American Cancer Society mencadangkan agar lelaki yang berusia 55 tahun ke atas melakukan pemeriksaan saringan prostat. Terutama bagi mereka yang sebab contoh bapa dia dulu memang kanser prostat, dah ada masalah kanser prostat. Jadi kebarangkalian dia untuk mendapat kanser prostat ni lebih tinggi. Jadi American Urological Association dan juga American Cancer Society mencadangkan agar pemeriksaan dilakukan dengan lebih awal. Mungkin umur 55, mungkin umur 50 bergantung. Sebab ini akan membantu kita mensaring pesakit yang mempunyai kanser prostat di peringkat yang lebih awal. Jadi caranya ialah pertamanya adalah dengan melakukan pemeriksaan darah yang kita sebut sebagai PSA, iaitu Prostate Specific Antigen. Dan juga kadang-kadang juga doktor membuat pemeriksaan juga ultrasound melalui lubang dubur. Jadi pesakit kena berbaring, masukkan satu probe ataupun satu probe satu ke dalam sebesar jari kelingking lebih kurang itu, masuk ke dalam dubur untuk melihat prostat. Daripada belakang dubur tu dia akan dapat mengira berapa besar prostat dan juga berapa tahap di mana air kencing tu mungkin tertinggal. Walaupun dia dah buang air kecil, tetapi ada air kencing yang tertinggal, dia boleh baca berapa banyak air kencing yang tertinggal. Walaupun dia telah, contohnya dia telah buang air kecil, dia rasa macam dah habis, tetapi sebenarnya ada yang tertinggal disebabkan oleh saluran air kencing ni yang tersumbat. Jadi kita lihat sikit rakan-rakan kita yang mungkin berada di sini. Ahmad Kasim, Waalaikumsalam. Siti Johar, Waalaikumsalam. Muhammad Yusof, apakah suplemen yang baik untuk kencing tak lawas? Itu bergantung. Ada yang disebabkan oleh prostat, ada yang disebabkan oleh diabetes mellitus, ada yang disebabkan oleh diabetes insipidus. Jadi bergantung kepada punca dia. Tuan Dafini. Waalaikumsalam. Wan Haslina, Kak Lin, Waalaikumsalam. Lagi mungkin ada Puan Roziah, terima kasih berkongsi. Syah Natasha, Waalaikumsalam. Ima, Waalaikumsalam. Wan Mahairan, Assalamualaikum doktor, sekiranya air kencing berbuih, adakah tanda-tanda buah pinggang tak elok? Apakah ubat untuk pesakit kencing manis yang kencingnya berbuih? Okey. Buih dalam air kencing ini disebabkan oleh beberapa. Kalau tuan-tuan pernah melihat perkongsian saya di dalam blog ataupun di dalam Facebook, selalunya kencing yang berbuih ini disebabkan oleh mungkin dehidrasi. Mungkin dia tak cukup minum air kencing berbuih. Sebab tu saya mencadangkan bagi mereka yang tak pernah lagi didiagnos mempunyai masalah penyakit kronik, boleh minum air dulu kosong. Minum air kosong, lepas tengok berbuih hilang tak. Kalau buih hilang, berkemungkinan ia hanya disebabkan oleh masalah dehidrasi. Tetapi kalau masih lagi berbuih, kita bimbang mungkin disebabkan oleh protein di dalam air kencing, mungkin disebabkan oleh masalah kegagalan ataupun chronic kidney disease. Dah start dah tu. Sebab tu kalau dia tak tahu dia ada kencing manis, selalu saya akan mencadangkan membuat pemeriksaan air kencing manis dulu bersama-sama dengan urine function test untuk melihat, dan juga air kencing, darah dan juga air kencing untuk melihat
Sama ada dia ada diabetes ke, hypertension ke, mungkin ada kat situ, sehingga menyebabkan mungkin chronic kidney disease. Yang itu hanya dapat dilakukan dengan membuat pemeriksaan darah dan juga air kencing, ya. Jadi kena buat pemeriksaan lah, kalau tak kita tak tahu nanti. Okay, kita tengok lagi rakan-rakan kita yang bersama. Dahlia Iskandar, teringat arwah ayah saya meninggal sebab kanser prostat bermula tak kencing, tak boleh nak kencing. Betul. Kadang-kadang setengah orang tu dia mengalami rasa nak kencing 2-3 kali. Kita ingat disebabkan kencing manis. Kebetulan dia pun ada kencing manis. Biasalah orang kencing manis kan, dia akan mengalami rasa nak terkencing. Jadi bila rasa nak kencing kita ingat rupanya dia ada diabetes. Tetapi satu hari tak boleh kencing langsung. Bila tak boleh kencing langsung, yang inilah baru dia trigger. Dia rasa penuh nak kencing tapi tak boleh kencing. Barulah kita tahu dia ada prostat. Dan prostat ni kemungkinan kita ingat mungkin setakat BPH, benign prostate hyperplasia, tetapi sebenarnya ada kanser prostat. Okey. Kita teruskan. Gejala bagi BPH. Yang ni penting ni bagi kita mengenal pasti sama ada dia disebabkan oleh prostat ataupun tidak. Okey, oleh kerana kedua-dua prostat ni mengelilingi saluran air kencing ataupun uretra, jika berlaku bengkakan pada kelenjar prostat, ini menyebabkan air kencing dalam pundi tidak dapat nak keluar. Kalau tuan-tuan lihat dia punya gambar tu, kalau yang normal orang muda selalunya prostat dia tidak membengkak. Jadi uretra tu dia pattern. Tu maksud dia tidak tersumbat. Dia cantik je dia punya. Air kencing tak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang mungkin dah berusia 60 tahun, terdapat enlargement prostat ataupun pembengkakan kelenjar prostat ni, prostat bukan sahaja bengkak keluar tetapi juga membengkak ke dalam sehingga menyebabkan uretra atau saluran air kencing tu dia kompres ataupun dia tertekan di situ sehingga menyebabkan susah nak buang kencing. Yang ini yang menyebabkan dia akhirnya kalau tuan-tuan tengok dia punya gejalanya adalah tidak memancutkan air kencing. Ini adalah gejala pertama. Gejala pertama sebelum dia dah block ataupun dia dah menyempit sangat, tak boleh nak keluar air kencing. Tanda pertama, kalau seorang lelaki tu dia pergi belah air, kalau masih kecil, contoh dia boleh memancutkan air kencing tu jauh, tetapi kali ini dia dah tak boleh lagi dah memancut. Dia dah kita panggil dribbling je. Dia dah keluar menitik gitu dah. Dia tak boleh mancut ke depan. Yang ini yang dinamakan dia sebagai dribbling. Dia keluar begitu je, dia tak memancut. Yang inilah tanda-tanda awal mungkin dah ada masalah prostat. Itu yang pertama. Yang kedua, susah untuk memulakan kencing. Kadang dia nak bilik air. Tapi bilik air penuh ni, rasa dah nak kencing ni penuh, duduk pergi air tak boleh nak kencing. Tak boleh nak kencing. Kencing teran lagi, teran tak boleh nak keluar. Sebab tu orang yang ada masalah prostat ni saya cadangkan supaya jangan meneran. Bila kita meneran ni, pundi kencing dia akan mengecut. Tetapi bila mengecut ni, dia menyebabkan ada retention lagi. Sebab dia kena relax, dia kena slow, jangan fikir apa-apa. Keluar pelan-pelan. Sebab tu setengah orang tu dia suka dengar bunyi air buka pilih air kan, pelan-pelan dia. Itu semua psikologi lah. Ada yang suka bersiul kan, supaya dia keluar, itu contoh lah. Ataupun buka air pilih tu, bila dengar bunyi air tu, pelan-pelan air kencing ni keluar terus. Jangan cuba meneran. Ingat makin meneran, makin tak keluar. Ataupun kalau tuan-tuan memang tak boleh nak air kencing macam itu, itu tandanya mungkin dah ada pembengkakan prostat. Lepas tu mengalami kerap membuang air kecil. Kenapa? Sebab dekat situ ada baki-baki air kencing, menyebabkan dia tak lawas. Bila dia tak lawas, ada baki dalam air kencing, jadi dengan mudah pundi kencing ini dipenuhkan dalam masa yang pendek. Sebab tuan bayangkan, tadi penuh, tapi hanya dapat buang separuh je. Jadi tak sampai lagi 2 jam, dah penuh lagi. Itu yang terasa macam nak kencing lagi, padahal baru saya kencing. Ini tanda-tanda awal ataupun mungkin dah start, kita panggil dia compress uretra ni, di mana air pundi kencing itu, saluran kencing itu dah tersekat, tak boleh keluar. Bangun malam untuk kencing, ini satu hal lagi. Memang apabila selalunya seperti mana saya tahu iaitu selalunya kita jarang untuk bangun buang air kecil. Kalau kita tak bangun buang air kecil, itu bermaksud kemungkinan kita tak ada masalah
berkaitan dengan pembuangan air kecil, ginjal dan sebagainya. Sebab kalau kita bangun 2-3 kali, itu mesti ada problem. Sama ada tadi itulah, mungkin ada prostate sebab dia dah start membengkak, ataupun dia ada diabetes mellitus, diabetes insipidus, ada masalah ginjal dan sebagainya. Sebab tu kalau bangun pun mungkin sekali saja. Lepas tu boleh tidur balik. Kalau katakan bangun beberapa kali, itu ada masalah, kemungkinan ada masalah prostate. Jika tidak dirawat, kita biar je kat situ, prostate tu semakin lama semakin bengkak. Berbanding dengan satu lagi keadaan, iaitu yang kita panggil sebagai inflamed prostate ataupun bengkakan prostate akibat jangkitan kuman. Yang ini selalunya dia akan sekejap dia akan hilang. Yang ini kita panggil prostatitis. Maksud prostate dia bengkak, jangkitan kuman, dia sakit, kencing sakit, pedih, itu kemungkinan ada jangkitan kuman. Tapi kalau kencing tak pedih tetapi sukar, yang ini boleh disebabkan oleh prostate atau BPH tadi, menyebabkan ada air kencing yang berbaki. Walaupun dia rasa macam dah ada buang tadi, dah tak keluar, tetapi ada berbaki. Jadi air kencing yang berbaki ni, kalau kita biar saja, akhirnya boleh menyebabkan batu dalam pudi kencing. Sebab dia mendak, dia punya ozalit dan sebagainya, dia akan membentuk pasir, membentuk batu lebih besar. Dia akhirnya menyebabkan batu dalam pudi kencing. Itu yang pertama. Kemungkinan juga dia boleh menyebabkan jangkitan kuman sebab air kencing tu tak keluar. Bertakung dekat situ. Ada air yang bertakung dan sebagainya. Yang ini menyebabkan jangkitan kuman. Ataupun mungkin disebabkan oleh pendarahan, disebabkan oleh inflammation di kawasan bladder. Bukan prostate, tapi bladder tu, pudi kencing tu inflame. Jadi bila kencing, dia mendaran dan sebagainya, mungkin salur darah pun mengembang. Akhirnya ada darah dalam kencing. Jadi kena dapat rawatan segeralah. Kalau kita mengalami sebagai contoh rasa sakit, kita dah ada prostate, selalu prostate peringkat awal ni tak perlu rawatan lagi. Apa maksud dia tak perlu rawatan? Sebagai contoh kencing tu kita boleh kencing macam biasa, cuma kita mungkin mengambil masa yang lebih lama. Kalau kita muda-muda dulu kita kencing masuk bilik air sekejap je kan. Sebab tu orang perempuan kadang-kadang dia kat orang lelaki ni kalau buang air kecil sekejap je. Kalau dia orang lambat. Sebab apa? Sebab dia orang datang masuk bilik air terus pancurkan air kencing, tak lama kemudian dah kering, dah siap. Tetapi kali ni orang yang ada masalah prostate selalunya mengambil masa yang lebih lama. Dia terpaksa duduk, pelan-pelan dia kencing, dia dah tak boleh meneran lagi lah. Meneran memang dah, dia tak keluar laju lagi dah. Pelan ambil masa. Itulah dah tanda-tanda awal tu. Jadi kadang-kadang tak perlukan rawatan. Tetapi kalau sebagai contoh dah ada rasa sakit ketika kencing, yang ini menunjukkan mungkin ada jangkitan kuman, ataupun tak boleh keluar langsung. Yang inilah kadang-kadang terpaksa pergi klinik, pergi hospital emergency, masukkan tiub ke dalam tu supaya air kencing boleh keluar. Kalau tak boleh keluar, seksa. Rasa macam dah penuh dah pundi ni tapi tak boleh nak keluar. Itu yang rasa macam seksa tu, ke kanan ke kiri tak boleh tidur. Kadang-kadang sama termimpi kencing tapi sebab pundi dah penuh kan, boleh tengok tak kencing juga. Sebab apa? Sebab tak boleh nak keluar. Dunia urethra tu saluran dia dah tersumbat disebabkan oleh tekanan compression oleh prostate tadi, ataupun dah rasa demam. Ini mungkin ada jangkitan infection ataupun ada darah dalam air kencing. Yang ini tanda-tanda yang tak bagus. Jadi ini kena pergi mendapat rawatan segera. Mungkin doktor akan buat balik PSA, mungkin buat ultrasound, tengok berapa bengkak besar dia, dan kemungkinan akan melihat berapa banyak takungan air kencing yang masih ada di dalam pundi kencing tadi. Okay, kita tengok sikit kawan-kawan kita. Saya minta maaf tuan-tuan puan-puan kalau saya tidak membaca perkongsian tuan-tuan. Daripada Puan Nurul Mansur, suami saya seorang pemandu lori, kerap kencing, kejap-kejap berhenti turun kencing. Adakah berkaitan dengan dia kerap duduk memandu? Saya rasa masalah ni mungkin berkaitan dengan diabetes ni. Saya rasa lah, sebab ikut pengalaman saya ramai pemandu yang kadang-kadang rasa penat, letih, duduk lama berjam-jam di dalam kenderaan mereka, pergi isi minyak, masuk ke dalam kedai tu, beli minuman-minuman yang manis, minuman-minuman bertenaga kononnya untuk rasa segar, untuk rasa hilang mengantuk.
tetapi penuh dengan gula, akhirnya menyebabkan diabetes. Rasa nak kencing je. Kalau katakan 2 jam, sebelum 2 jam dah terasa nak kencing, itu adalah tanda yang tidak bagus. Sebelum 2 jam. Sebab tu bila dah kencing tu agak tengok jam. Pukul 4. Ini baru pukul 5, 4.30 nak kencing lagi. Itu bermaksud ada masalah, saya rasa kemungkinan besar diabetes. Kena check tu. Kalau 2 jam, mungkin masalah lain lah. Mungkin dia minum air terlalu banyak, aircon kuat dan sebagainya. Syah Zainal, Assalamualaikum doktor. Lama tak jumpa. Lah jumpa dekat Hafiz Mind. Semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Terima kasih. Dia Syah Zainal berkata lagi, ada orang suggest transfer factor untuk masalah prostate. Apa pandangan doktor? Saya tak ada info lah tentang transfer factor ni. Kalau dia berkaitan dengan vitamin, saya rasa mungkin boleh ikut. Yang berkaitan dengan vitamin dan antioksidan. Boleh makan. Syed Sazwan, Assalamualaikum doktor. Adakah masalah prostat boleh memberikan kesan kepada buah pinggang? Boleh. Tetapi dengan sebagai contoh, apabila air kencing tak keluar langsung, kemudian air kencing itu dia ada back flow ataupun pergi naik ke atas atau blood pressure lah, maksud dia ginjal kita ni dia patutnya mengeluarkan air kencing masuk ke dalam pundi, tetapi disebabkan oleh pundi pun dah penuh, back flow dan terlalu lama menyebabkan ginjal ni ada pressure, akhirnya menyebabkan kerosakan. Tetapi secara langsungnya, secara directnya tidak ada. Mungkin ambil masa lambat sikit ataupun mungkin disebabkan oleh kanser prostat, dia dah pergi jauh dan sebagainya. Tetapi kalau prostat yang biasa-biasa saja, jarang menyebabkan kegagalan ginjal. Jadi kita pergi semula kepada slide ni, perkongsian slide ni, iaitu sebelum kita habis ni, sekarang dah pukul 9.50. Tidak semua masalah BPH ini memerlukan rawatan. Tak semua. Jadi kalau tuan-tuan dah berusia 50 tahun tu, buatlah sekali ultrasound untuk tengok prostat, terutama yang ada masalah kencing yang tak lawas. Diabetes tak ada, tetapi kencing masih tak lawas je. Contoh kan, buatlah pemeriksaan prostat. Ataupun mungkin ayah pernah dulu ada prostat atau kanser prostat, buatlah pemeriksaan. Sebab jangan risau, sebab tak semua masalah BPH ini memerlukan rawatan. Hanya yang mengalami masalah yang teruk. Sebagai contoh, tidak dapat menghabiskan kencing dan terpaksa beberapa kali ke tandas. Yang ini memerlukan rawatan. So dia rasa tak selesa, dah kencing pun rasa penau je, rasa tak selesa je. Yang ini perlukan rawatan lah. Ataupun dia pergi beberapa kali. Sebab tu saya cakap tadi, saya nasihatkan, ingat kalau yang ada masalah prostat, jangan cuba meneran. Masa buang kerja itu relax saja. Keluar, dia akan keluar sendiri dan menghabiskan dia. Jadi bagi masalah yang ada prostat yang perlukan rawatan, selalunya doktor akan cuba dulu bagikan ubat-ubat sintetik yang mana boleh diberikan, antaranya finasteride dan juga dutasteride. Yang ini sebenarnya ubat hormon ni, iaitu dia menghalang penghasilan hormon lelaki DHT, dihydrotestosterone. Bila menghalang ini, dia menyebabkan prostat akan mengecut. Tetapi ambil masa lah. Dan juga dikatakan juga menyebabkan kesan sampingannya ialah pertama kali ialah bila lelaki ni hormon dia dah kurang, mungkin perut dia akan menjadi boroi, lepas tu dia ada gynecomastia, mungkin rambut dia dah semakin menipis, contoh. Lepas tu tak tenaga banyaklah dia punya kesan sampingan. Yang ini perlukan consultation dengan doktor sama ada perlu atau tak perlu makan. Dia menyebabkan hormon akan rendah, hopefully dia punya prostate size tu dia akan menjadi mengecil. Ataupun terdapat juga ubat-ubatan sintetik yang merehatkan otot-otot pundi kencing. Sebab otot-otot pundi ni terlalu kuat sangat kejang, itu yang menyebabkan terasa rasa macam nak terkencing. Jadi kita relaxkan dia sikit. Walaupun dah penuh, dia taklah terlalu sampai nak terasa. Sebab pundi kencing ni, otot-otot dia, bila penuh, tuan-tuan, dia tak relax, tuan-tuan, dia makin mencekam. Bila penuh, dia akan lagi mencekam. Jadi kita bagi ubat dia supaya dia relax sikit. Jadi tak terasalah kita rasa nak terkencing walaupun dah penuh. Antara ubat yang dibagikan ialah terazosin, doxazocin,
tamsulosin. Tamsulosin ni antaranya menyebabkan tekanan darah kita mungkin akan merendah. Jadi bagi mereka yang ada ambil ubat darah tinggi, kena beritahu supaya kita bimbang bila dia combinekan ni menyebabkan tekanan lagi rendah, yang itu akan menyebabkan rasa pening, lemah rasa badan, itu menyebabkan kesan sampingannya. Sebab tu kadang-kadang doktor menggabungkan kedua. Kalau dah teruk sangat, rasa asyik nak terkencing je ataupun mungkin satu ubat tak mencukupi, doktor akan menggabungkan keduanya. Selain daripada itu, masih lagi tidak berkesan, doktor akan melakukan pembedahan. Pembedahan yang dilakukan, dia ada 3 jenis pembedahan yang biasa dilakukan, iaitu transurethral resection of prostate, TURP. Yang ini dia akan masukkan alat melalui saluran kencing kita, kemudian kemudian dia buat pembedahan dari situ dan mengeluarkan tisu yang mungkin mengganggu atau yang menghempit saluran air kencing itu. Jadi ada kesan sampingan dia lah, antaranya pendarahan yang banyak. Itu bergantung pada orang. Ada orang yang bila lepas operasi banyak darah yang keluar, ada yang tak berapa banyak. Ada juga kadang mendapat jangkitan kuman, masalah mati pucuk, kalau orang muda mungkin tak sesuai, dan juga tidak mendapatkan kencing sebab dah kat situ dah longgar, dah ada splinter kat situ dah mungkin dah tak ada, jadi dah terbuka air kencing mungkin keluar terus gitu. Ataupun dia ada satu lagi nama dia transurethral incision of the prostate. Dekat situ dia akan menghiriskan kepala leher, pundi kencing, membesarkan saluran kencing bagi memudahkan pengaliran air kencing. Dan yang ketiga, transurethral electrovaporation. Sama juga, cuma kali ini dia akan masuk ke dalam saluran kencing, dia akan dalam inverted comma, dia akan membakar atau mencairkan sel-sel prostat ni, jadi prostat ini akan mengecut. Itulah yang very invasive yang kena masuk hospital, dia akan membuat pembedahan. Jadi sebelum pembedahan tu elok berbincang dengan doktor mana pilihan yang terbaik. Pada masa sekarang ada terdapat yang kurang invasif, yang maksud dia dan juga dapat mengurangkan kesan sampingan. Antaranya yang kita sebut sebagai prostatic urethral lift dan juga water vapor therapy. Yang ni dia akan masuk, dia akan masukkan satu benda di kelenjar prostat, dia akan menarik, dia akan lift, dia akan narik. Jadi prostat punya uretra tu dia akan membuka supaya air kencing boleh dilakukan. Tapi saya tak pastilah teknik ini ada di Malaysia lagi ataupun kena bertanyalah kepada doktor urologis yang merawat. Jadi kita lihat lagi pada rakan-rakan kita yang berkongsi. Zamzati Mamat, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Nur Hayati, Nordin, Waalaikumsalam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang bersama saya dalam perkongsian mengenai prostat ini. Saya rasa tidak ada apa lagi untuk saya kongsikan, melainkan supaya kita faham bagaimana prostat itu memberikan, prostat yang besar, yang bengkak itu memberikan kemudaratan pada kita. Jadi kalau kita menjaga ayah kita sebagai contoh, kita faham kesukaran yang dihadapi. Terpaksa bangun malam untuk buang air kecil. Yang ini betul-betul mengganggu. Sebab malam dah mengantuk, lepas tu tidur, rehat, terpaksa bangun 2-3 kali. Bila ada macam itu, mungkin kalau tanya saya selalu bimbang diabetes ataupun berkemungkinan masalah prostat. Masalah prostat ni ada 2 atau 3. Yang pertama sekali, 2 lah, 3 lah. Sama ada prostat tu dia mengalami keradangan, prostatitis, ataupun disebabkan oleh BPH, bukan kanser, ataupun kanser prostat. Jadi kena bawa ke hospital. Kalau katakan dah kerap sekali, 2-3 kali dah bangun, 2-3 hari bangun untuk buang air kecil sama 2-3 kali, lepas tu ada masalah sebagai contoh dia yang seperti mana saya kongsikan tadi, dia mengalami tidak ada tak boleh keluar langsung sampai ke pagi, daripada malam tu nak buang air kecil, pergi bilik air tak boleh keluar, rasa penuh dan sebagainya. Yang itu bawalah ke hospital, membuat pemeriksaan. Berkemungkinan buat sementara doktor akan masukkan tiub untuk keluarkan air kencing, membuat pemeriksaan darah. Kalau PSA dia terlalu tinggi,
kita bimbang disebabkan oleh mungkin masalah kanser, yang itu akan membuat pemeriksaan yang lebih detail, iaitu sama ada CT scan, MRI, lepas tu mungkin dia ambil biopsi sikit, kemungkinan besar untuk melihat sama ada, untuk mendiagnosa sama ada dia betul-betul kanser ataupun tidak. Jadi proses dia agak lama lah, dan walaupun kita agak orang cakap tu susah nak menjaga, tetapi sukar lagi orang yang menderita masalah prostat. Jadi sekian dulu, kita berjumpa lagi kali insyaAllah dalam hari dan waktu yang sama, sekarang lebih kurang pukul 5.50. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan untuk topik yang berlainan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.